Lebih 20 juta ringgit diperlukan bagi membaik pulih kemudahan infrastruktur yang rosak akibat bencana banjir di daerah Keningau. Antaranya runtuhan cerun di Jalan Keningau Kimanis, Kota Kinabalu, runtuhan tebing Sungai Bayayo dan pegalan di Kampung Minansut dan Gasabon serta jambatan di Kampung Senagang dan Tuari Taud. This is very serious dan menjejaskan ekonomi di pendalaman ini. Jadi saya mohon semua agensi yang berkaitan dengan semualah JKR, GPS, Pejabat Daerah, semua konsesi-konsesi juga yang terlibat mengambil peranan. Dan saya harap Tatma juga akan mengambil tindakan dengan cepatlah. Because kita perlukan tindakan yang cepat. Datuk Jeffrey yang juga ahli Parlimen Keningau ditemui media sempena lawatan kerjanya ke daerah Keningau. Sementara itu, penduduk kampung Gasabon berharap kerja-kerja membaik pulih runtuhan tebing sungai dapat dipercepat. Kalau tidak akan kasih baik ini tebing ini, kawasan rumah di bawah, gereja, tu dewan sama kuburan pun kena hakisan juga. Jadi kalau seboleh-bolehnya kasih cepat-cepat lah buat di benteng di sini nih. Memang daripada tahun 2021 lagi pernah banjir yang besar, sampailah yang sekarang ini lebih teruk lagi lah. Jadi mohon pihak kerajaan supaya dapat membuat benteng untuk mengilak limpahan sungai pegalan ke kampung Gasabon. Sempena lawatan ini, Datuk Jeffrey turut menyampaikan sumbangan bakul makanan kepada 40 ketua isi rumah kampung Senagang Laut dan Lama. Kejadian tanah runtuh di Ulu Sungai Bayayo antara punca utama air Sungai Bayayo menjadi keruh. Ini sekaligus menangkis dakwaan kononnya terdapat aktiviti pembalakan di Ulu Sungai berkenaan. Tidak ada terdapat seperti tuduhan yang mengatakan bahawa ada pembalakan di Ulu Sungai Bayayo. Jadi saya selaku wakil rakyat di kawasan Dun Bingkur ini adalah menafikan sekarang-sekarangnya bahwa tuduhan itu ada palsu yang dibuat oleh orang-orang yang ada agendanya sendiri. Datuk Robert yang juga pembantu Menteri Kerja Raya ditemui media semasa lawatan bencana banjir ke daerah Keningau. Sebelum ini, tular di media sosial menyatakan air Sungai Bayayo keruh disebabkan aktiviti pembalakan. Loji rawatan air LRA Tenom kini berupaya menyalurkan bekalan air pada tahap 28%. Ketika dihubungi RTM, pegawai daerah Tenom yang juga pengerusi Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Daerah JPBD, Mas Syazwan Masud berkata 18 daripada 65 kampung telah menerima bekalan air dari LRA Tenom. Antaranya Pekan Tenom, Kampung Bunut, Binai, Tuman Talik, Intabuan Padang, Bin Silon, Mandalom Lama, Tinibui, Makalani dan Taman Bahagia. Bagi kampung yang belum menerima bekalan air, JPBD mengambil inisiatif mengantar bekalan air menggunakan tangki air kepada penduduk terjejas. Sementara itu, kerja-kerja baik pulih saluran paip utama LRA Senagang yang pecah akibat runtuhan cerun bukit di jalan berdekatan Kampung Tipo Pegalat Tenom giat dijalankan. Bekalan air penduduk daerah Tenom terjejas 80% akibat bencana banjir yang berlaku Ahad lalu. Sementara itu, keadaan banjir di daerah Beaufort beransur pulih. Setakat 8 malam tadi, jumlah penduduk ditempatkan di Pusat Peminahan Sementara PPS terus menurun kepada 7 orang penduduk daripada 3 keluarga. Berdasarkan infografik Sekretariat Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Negeri, kesemua penduduk berlindung di sebuah Pusat Pemindahan Sementara PPS Dewan DSP Dun Banir. Manakala PPS Dewan Bisaya, Dewan Residensi Prima dan PPS Dewan Kukut ditutup sepenuhnya 4 petang semalam. Sehingga kini 10 buah kampung masih terjejas banjir di Beaufort.
Kerajaan negeri terus memperkukuh jaringan digital melalui kerjasama strategik dan sokongan pendidikan khususnya di kawasan luar bandar. Menteri Sains, Teknologi dan Inovasi Datuk Muhammad Arifin Muhammad Arif berkata, beberapa memorandum persefahaman MOU ditandatangani oleh Sabahnet dengan pihak berkaitan. Antaranya MOU dengan Tata Telekom Sdn Berhad untuk mempertingkatkan jaringan internet dan menyokong inisiatif digitalisasi di Sabah. Kita harap dengan adanya kerjasama ini pemindahan teknologi, ilmu daripada Teta dapat kita bawa ke negeri Sabah. Demikian juga dengan sumbangan-sumbangan yang lain yang boleh memperkasa fokus kita dalam digital, termasuk digital ekonomi dan sebagainya. Termasuk dalam membantu pendidikan kita yang memerlukan infra atau prasarana atau jaringan yang baik untuk pelajar-pelajar kita. Datuk Arifin ditemui pemberita selepas menyaksikan MOU tersebut. Kerjasama ini diharap dapat memperkasakan kerajaan digital serta memberi manfaat dalam pelbagai sektor termasuk ekonomi digital dan pendidikan. Seorang lelaki warga tempatan didakwa di Mahkamah Magistrat Sandakan atas pertuduhan membunuh ibu mertuanya pada 2 Mac lalu. Bagaimanapun tiada pengakuan direkodkan daripada tertuduh berusia 31 tahun itu. Ini kerana kes bunuh berada di bawah bidang kuasa Mahkamah Tinggi selain menunggu laporan bedah siasat dan kimia selesai dilakukan. Tertuduh didakwa membunuh ibu mertuanya Norina Sapuri antara pukul 9 pagi hingga 4.40 petang 3 Mac lalu. Kejadian dilaporkan berlaku di jalan laluan ke kawasan perumahan setinggan Bukit Batu Setengah Sandakan. Pertuduhan dibuat mengikut Seksyen 302 Kanun Keseksaan kerana membunuh. Penolong kanan pendaftar Mahkamah Tinggi Sandakan Siti Aisyah Umar Baki menetapkan sebutan semula kes pada 10 April depan. Pendakwaan kes dikenalikan Pegawai Pendakwa ASP Zamri Zakaria manakala tertuduh tidak diwakili peguam dan tiada jaminan dibenarkan. Atlet cemerlang Sabah bagi tahun 2024 menerima insentif hampir RM503,000 daripada kerajaan negeri. Ia disampaikan sempena Majlis Penyampaian Skim Insentif Kemenangan Sukan Kejohanan Kebangsaan Antarabangsa tahun 2024 dan penyerahan geran tahunan Persatuan Sukan Negeri tahun 2025 di Ibu Negeri. Penyampaian disempurnakan Pembantu Menteri Belia dan Sukan Sabah Datuk Fairuz Rendan yang mewakili Menteri berkenaan Datuk Elron Angin. Daripada jumlah itu, RM265,350 insentif kemenangan atlet para, manakala RM502,950 pula insentif kemenangan kebangsaan dan sukan able. Dalam ucapannya, Datuk Elron berharap kecermelangan sukan tahun lalu mampu menarik penyertaan lebih ramai anak muda dalam pelbagai acara sukan. Turut disampaikan peruntukan RM3 juta kepada 51 persatuan sukan yang berdaftar di bawah Pesuruhjaya Sukan. Antaranya Persatuan Angkat Berat Negeri Sabah, Persatuan Karate Negeri Sabah, Persatuan Menembak Sabah dan Persatuan Para Olahraga Sabah. Mudah-mudahan persatuan ini gunakanlah dana ini sebaiknya dan gunakan dana ini untuk keperluan ataupun untuk membangunkan sukan persatuan masing-masing. Jadi kita mengharapkan itu saja. Kerana ini duit rakyat juga. Jadi dikembalikan kepada rakyat dengan hasil yang baik. Kami dengan sedia upaya menggunakan geran ini dengan sehabis baik dan memberikan satu pulangan yang baik kepada setiap ringgit yang disumbangkan kepada kami. Kita akan gunakan untuk membangun sukan olahraga para untuk menghadapi sekit-sekit yang akan diadakan sepanjang 2025 hingga 2026 lah. Dan kita akan target lebih kepada persediaan para sukma tahun 2026. Baik, sekian Berita Pagi Sabah kali ini. Menyusul selepas ini Berita Pagi Sarawak bersama Lydia Yusrina di Kuching. Dari sungai hingga segara Palestin pasti merdeka.